Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ini kita sambunglah yang minggu lepas kan? Sambung yang minggu lepas. Volume yang mana? Nak kurang kan? Oh. Okey. Anu dia sharing ni. Tinggal 3 orang 4 orang. Screen sharing. Berarti ini tak? Oh tak. Share. Okey. Okey. Hari ni sesi 2 kita sambung yang minggu sudah lah. Okey. Jadi dari surat 1788. Tajuknya kat situ penyebab dan pelaku. Yang ini kita dah baca dulu dah sikit kan. Tapi minggu lepas kita tak sampai pasal saya tak sempat sediakan PowerPoint. Okey. Surat 1788. Okey. Penyebab dan pelaku. Ini bab jenayah lah ya. Ya. Bab jenayah. Siapa yang menyebab berlaku pembunuhan tu? Siapa yang melakukan pembunuhan tu? Tu maksud penyebab dan pelaku. Maknanya sekurang-kurangnya ada 2 orang lah situ. Jika terdapat kes pembunuhan yang melibatkan seorang penyebab dan seorang pelaku, tak kerja seorang tapi dia berdua. Sekiranya berlaku macam tu, nak dijatuhi hukuman, tengok peranan siapa yang lebih utama. Penyebab ke pelaku ke? Penyebab ni misalnya dia upah ke apa kan. Lepas tu pelaku orang lain lah yang melakukan pembunuhan tu. Dalam perkara macam ni, kalau kita tengok contoh dalam kitab tu kan, disebut ke situ beberapa orang saksi memberi keterangan bahawa seorang lelaki adalah pembunuh. Berdasarkan keterangan ini, hakim menjatuhkan hukuman mati ke atas tertuduh. Namun selepas itu saksi-saksi tadi mengaku sengaja bagi keterangan palsu. Dalam kes ini, kisah dikenakan ke atas saksi-saksi sebab dia jadi penyebab kan. Orang tu tak salah tapi dia memberi keterangan, memberi kesaksian orang tu salah. Jadi hakim jatuhilah hukuman kat orang tu. Bila jatuhi hukuman bukannya pelaku tu melakukan yang sebenarnya menjadi sebab berlakunya pembunuhan. Yang menjadi sebab ialah saksi tu. Dia tak campur masa bunuh tu pun. Kan? Dia jadi saksi je, memberi keterangan palsu di mahkamah. Jadi dia yang menjadi sebab orang yang hukuman mati itu disebabkan oleh saksi yang memberi keterangan palsu. Jadi yang peranan yang lebih utama dalam kes seperti ini ialah penyebab. Jadi dialah yang dikenakan
Qisas. Pelaku akan Qisas tu QISAS lah. Kisah macam kalau Islam lah. Okey. Dia sebab saksi lah. Jadi dia penyebab lah kan. Maka orang itu dijatuhkan hukuman bunuh. Jangan main jadi saksi ni. Boleh mati juga kalau memberi keterangan palsu. Yang kedua, antara penyebab dengan pelaku ni, pelaku yang menjadi yang benar-benar membunuh lah tu kan. Peranan pelaku lebih utama berbanding penyebab. Contohnya, seorang mencampakkan mangsa ke jurang. Seorang lagi menyambut dengan pedang hingga menyebabkan badan mangsa terbelah dua. Atau orang kedua memancung lehernya sebelum mangsa jatuh ke tanah. Dalam kes ini, kisah dikenakan ke atas orang yang memancung. Sementara yang mencampakkan dikenakan takzir. Maknanya dia kono jugalah tapi takzir. Tapi yang menyebabnya memancung tu, dia sebagai pelaku matinya orang tu. Jadi pelakulah yang kena hukum kisas. Okey. Yang ketiga, yang ni cerita penyebab dengan pelaku kan. Penyebab dengan pelaku ni sama borek yang menyebabkan orang tu mati. Contoh dalam kitab kita ni, penyebab memaksa pelaku membunuh mangsa. Dalam kes ini penyebab dan pelaku akan dihukum mati. Dua-dua sekali kono. Hukuman kisah dikenakan terhadap pemaksa kerana dia membunuh mangsa menggunakan wahananya itu kita dah sebutkan. Alat kan? Alat yang biasa digunakan untuk membunuh. Ia adalah sama seperti jika pemaksa memanah mangsa dengan panah hingga menyebabkan kematiannya. Kisah juga dikenakan ke atas pelaku iaitu orang yang dipaksa kerana dia membunuh mangsa dengan sengaja atau alasan untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kau tak bunuh katanya, engkau aku bunuh. Macam tu maksud kan. Jadi kononnya dia ni nak selamatkan diri dia, bukan kononnya lah ya waktu itu kan. Dia nak selamatkan diri dia. Jadi dia pun kono mati juga. Dua-dua kono. Yang menjadi sebab, yang menjadi penyebab dan yang melakukan pembunuhan tu dua-dua kono. Itulah ringkasan dari penyebab dan pelaku. Okey ya. Seterusnya, yang ini ni perkara yang diharuskan kerana paksaan dan satu lagi perkara yang tidak dibenarkan walaupun dipaksa. Ini macam manulah diselitkan dalam buku ni, dipetik dari kitab lain. Sebab ada kaitan dengan paksa-paksa ni sehingga membunuh kan. Jadi saya keluarkan jugalah. Nampak macam apa lah kono-kono dengan jenayah tadi tu kan. Jadi selitkan juga. Perkara yang diharuskan kerana paksaan apabila tidak dilakukan akan dibunuh. Kalau kau tak minum arak ni, aku bunuh kau. Kan? Jadi harus dia minum untuk selamatkan nyawa dia. Harus. Ya. Yang kedua, kalau kau tak buka puasa kau ni, kau aku bunuh. Hari tu kan ada kes, ada satu toke kilang tu kan. Jaga tu kan puasa kan. Ada dua orang jaga. Tapi dirembatnya kan. Luka-luka belakang kawan tu kan. Tapi dia bunuh ni. Kalau kau tak batalkan puasa kau ni, masa tu bulan Ramadan, kau aku bunuh. Dia batalkan lah minum air setogok. Batal nanti kau tak lah. Dia nak selamatkan nyawa. Ini harus tapi kalau dia sanggup mati, terserah pada dia lah. Ini harus hukum dia. Yang ketiga, membatalkan sembahyang fardu. Ni nak sembahyang ni. Kau nak sembahyang ke nak apa? Kau tahu dia sembahyang kan dia bunuh kau. Kalau waktu sembahyang tu ada lagi kan. Depan dia tu susah lah dah. Kan? Harus. Yang keempat, memusnahkan harta orang lain. Misalnya yang memaksa tu sakit ambil tidak kat dia tu. Kau pergi anu kan. Tapi apa-apalah rosakanlah harta orang yang dia sakit hati tu. Itu harus.
dilakukan tapi kena bayar, patut silap lah, kena bayar ganti rugi jugalah ya. Ya. Yang kelima ni yang berat sikit kan, menuturkan kata-kata yang boleh menyebabkan kekufuran. Ini nak menyelamatkan nyawa. Kalau misalnya dalam peperangan ke kan, nak menyelamatkan nyawa, dia tuturkanlah, tapi lepas tu dia istighfar lah balik. Kan? Tapi ada perkara yang tidak dibenarkan walaupun dipaksa. Misalnya bunuh orang tak bersalah. Orang tu tak bersalah tapi dipaksa. Dia bunuh orang yang tak bersalah tu. Jadi kalau dia bunuh juga, dia kena hukum yang kena paksa tu. Sebab ni nyawa kan, dia tetap bersalah walaupun dia dipaksa. Dan yang keduanya, tidak dibenarkan walaupun dipaksa melakukan zina. Kalau dia paksa maknanya dia tak, kalau dia mahu melakukan zina tu, dia tak dibunuh lah kan, dia lepaslah dia mati, tapi dia tetap bersalah. Maknanya dia tetap dihukum. Sebab zina ni maknanya suka sama suka kan. Yang tak suka sama suka tu rogol, betul tak? Jadi ni macam selingan lah, dia ambil dari kitab lain ya, dikeluarkan dalam kitab kita ni, surat 1791. Okey. Seterusnya, hukum seseorang yang membunuh bersama-sama dengan pembunuh yang tidak tertakluk kepada hukum kisas. Orang yang membunuh tu tak kena hukuman kisas tu dah, maknanya dia membunuh. Tapi dia tak dikenakan hukuman bunuh atas sebab membunuh tu. Adalah satu orang lain pula join dengan orang tu. Ada 6 jenis orang ni yang macam ini ya. Ni siapa pula pun. Dia nak call. Post laju. Aduh, dia tanya ada orang rumah tidak lah kot. Okey. Seseorang membunuh bersama pembunuh tanpa niat. Orang membunuh tanpa niat ni ataupun membunuh hampir sengaja ni, dia tak dibalas bunuh. Tapi kena bayar diat. Kan? Maknanya dia tak matilah. Adalah orang pergi nompang sama-sama bunuh orang yang dah mati tu lah kan. Tapi orang yang membunuh yang pertama tu, dia orang yang membunuh yang dia tolong tu tak ada niat pun membunuh, dia lah yang lebih kan. Pembunuh pertama dia tidak dikenakan kisas, walaupun dia tetap dikenakan membayar diat. Sebab dia ni dah membunuh dengan niat. Yang ditolong itu membunuh tidak tanpa niat. Tapi dia menolong, dia membunuh dengan niat. Jadi oleh kerana yang ditolong itu memang tak kena kisas, maka dia kena bayar diat. Okey. Yang kedua, seseorang membunuh bersama bapa mangsa. Tolong ayah tu bunuh anak. Ada berlaku macam tu kan? Ada. Kes macam ni, yang menolong tu dikenakan kisas. Bapa mangsa dikenakan separuh diat. Diat mughalazah ni mana yang paling tinggi. Dulu kita dah bincangkan dalam bab yang diat ni, mughalazah mukafafah ni kan, ada kan yang untuk berapa ekor lah, umur berapa lah kan. Jadi
orang yang nolong si bapa membunuh anak tadi tu dikenakan separuh diat mughalazah. Mughalazah tu borek kan? Macam manu pula, macam najis pula kan? Najis mughalazah muka apa-apa. Okey, yang ketiga, seorang hamba membunuh bersama seorang merdeka, membunuh seorang hamba lain. Maknanya orang hamba ni berpakat bersama-sama membunuh dengan seorang merdeka. Yang dibunuh ni seorang hamba yang lain. Dia iaitu hamba yang membunuh ni dikenakan kisas. Orang yang merdeka itu pula tidak dikenakan kisas, tapi kena diat lah tu. Ya, mahkumnya. Okey. Yang keempat, seorang zimmi. Zimmi ni apa dia? Tahu tak? Zimmi ni orang kafir. Tapi dia bernaung di negara yang mengamalkan hukum Islam. Maknanya apa undang-undang semua dia ikut. Dia tak adalah nak memerangi penduduk kan. Dia tak adalah memerangi orang Islam. Yang baiklah. Jadi dia iaitu kafir zimmi itu dikenakan kisas. Pembunuh Muslim itu dikenakan membayar separuh diat zimmi tu. Pasal dia ada share kat situ, dia ada share lah hukuman kan. Yang kelima, seorang petugas pemotong tangan seorang pesalah bersama seorang lain yang datang mencederakan pesalah itu hingga menyebabkan kematiannya akibat kecederaan yang dilakukan mereka berdua. Orang yang memotong tangan orang yang bersalah ni memang kerja dia. Dia dibayar gaji untuk memotong tangan orang tu kan. Sebab tugas dia, tugas hakiki dia memotong tangan orang yang bersalah. Oh, hilang satu orang lain dia nolong buat sesama. Mungkinlah agak yang menyebabkan saudara dia dah kena potong tangan dia bersalah tu. Saudara dia kan. Jadi dia pun goram benar. Poi dia buat cederakan juga yang pesalah tu. Orang ini dua-dua kena kisas. Orang kedua. Orang kedua. Orang kedua kena kisas. Maknanya dia menyebut kan. Yang pertama tu tugas dia. Yang pertama tu tugas dia. Jadi awak yang menyibuk ni, yang goram benar ni kan, awak kena mati. Dia mati tu kisah tu arti balas bunuh lah. Dia apa tu dah sebab bukan ni nyebab kematian. Agak dah lah orang tu potong tangan lepas tu dia tolak entah jatuh. Mati lah orang kesalahan. Yang kedua tu kena kisas. Yang kedua tu lah. Katalah saudara dia yang yang putus tangan tu saudara dia kan. Dia pergi menyibuk orang tu potong tangan tu. Dia kena mati. Bukan saudara dia goram. Yalah goram tu dia saudara. Contohlah. Yang keenam, seseorang membunuh bersama kanak-kanak atau orang gila. Kanak-kanak orang gila ni tak ada hukuman kisah kat dia orang tu kan. Poi lah dia nolong. Tak teraya dek kau tu, abang dia tolong ah tu. Jadi dia yang pembunuh pertama ni, dia yang kena kisah. Dia matilah. Kanak-kanak atau orang gila itu tidak dikenakan kisas. Walaupun orang tak mukallaf, tak mukallaf. Banyak soalan ni. Banyak persoalan ni bab bunuh-bunuh. Saya tak konang sama dengan kanak-kanak. Senang jadi hakim terus kan. Bab bunuh. Susah jadi hakim ni. Anak beda jadi lawyer. Yo.
Ini jadi hakim. Lawyer pandai, poning kepala hakim. Okey, seterusnya. Jenayah ni, jenayah yang melibatkan nyawa ni ada 3 kategori. Tidak Ha? Tidak melibatkan nyawa. Jenayah yang tidak melibatkan nyawa ada 3 kategori. Yang pertama, jenayah menyebabkan kecederaan. Yang kedua, jenayah yang menyebabkan kehilangan anggota. Yang ketiga, kehilangan upaya. Hilang upaya yang nombor 3. Jadi yang pertama ni, yang menyebabkan kecederaan ni, kalau yang cedera tu pada muka dan kepala. Maknanya pakai leher katil lah. Kan? Pakai leher katil. Cala lah, apalah, cedera. Kan? Ada 10 jenis kecederaan yang senarai dalam buku tu. Dalam kitab tu. Ada 10. Macam-macam nama. Lepas tu yang kena kisah ni kalau bunuh boleh bunuh. Tapi kalau tak bunuh, tak libatkan nyawa kan. Dia kisah ni boleh sama macam yang dia lakukan ke orang tu. Misalnya yang cedera tu ni yang menembusi lapisan antara daging dan tulang. Luka lah, luka. Dalam dia menembusi lapisan antara daging dan tulang. Tombus. Yang ini kena kisah. Kisah ni makna kena balas serupa dengan yang dilakukan ke orang yang dikenakan kecederaan tu. So, macam ditikam lah. Tikam tombus kan? Tikam tak balik ya? Tikam. Yang kedua, kalau lain dari muka dan kepala. Misalnya dada, leher, lengan, jari dan anggota badan yang lain. Pun sama. Luka yang menembusi lapisan antara daging dan tulang. Maknanya kalau luka tu sikit je kan, berjahit, 5 penjahit, tak sampai ke tulang. Tu tak adalah. Kisah dia diat lah. Diat tu memang kena kan. Ni kisah ni balas serupa dengan apa kesalahan yang Kalau apa? dilakukan. Kalau Okey yang nombor 1 tu. potong jari ya misalnya kan. Potong lah jari dia. Macam tu lah. Tu jari. Ada dia nanti kat kinian tu. Okey, yang kedua jenayah yang menyebabkan kehilangan anggota. Yang tadi cedera je kan. Luka bigat, cala kan. Yang ni anggota hilang. Anggota tersebut mempunyai sendi. Contoh siku, lutut, jari, gelang tangan, gelang kaki, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Sebenarnya saya nak jimatkan ruangnya ni. Kalau tarik panjang-panjang tak muat. Pergelangan kaki, pergelangan tangan kan. Ada sendi yang memisahkan kan. Ni dari Sambung ke ujung lengan kan ada sendi. Siku kan. Ni bahu, lutut kan. Jadi kalau macam ni penjenayah dikenakan kisas. Dia lah pandai motong kaki orang tu. Ada kan ke hospital orang tu patutnya potong kaki lain tapi dia potong kaki lain. Ada. Maknanya yalah orang kat hospital ni pun poning kan. Bukan dia sengaja. Bertukar anak tu. Itu silap. Ini jenayah. Itu bukan bak jenayah. Itu yalah. Maknanya kalau anggota tu mempunyai sendi, iaitu cantuman 2 tulang, maka penjenayah dikenakan kisas. Maknanya balas serupa dengan apa yang dia buat ke orang tu. Yang kedua, jenayah menyebabkan kehilangan anggota ni
Anggota tersebut mempunyai had tertentu yang mudah dipisahkan melalui alat pemisah. Contohnya, mata boleh cungkir. Cungkir betul. Telinga potong. Aduh. Apa hidung potong. Kan, bibir potong. Macam itulah kan. Jadi kena kisah jugalah. Kau potong telinga telinga kau pula kena potong. Tapi bukan kita sendiri potong dah. Hakim mahkamah menjatuhkan hukuman. Adalah tukang potong tapi tukang potong tu kan janganlah pergi mengacau pula numpang kan. Orang tu patut potong sebelah telinga dia lah pergi buat sebelah lain. Tak boleh macam tu. Dia kena kisas. Kan? Okey, seterusnya mematahkan tulang. Patah tulang ni tak dapat kisas. Tapi kena bayar diat saja. Misalnya direwai boti orang tu kan, patah. Ataupun tolak orang tu jatuh tersungkur. Patah, na'udzubillah lah. Patah tulang belakang gua apa benda kan. Kisah tak dapat tapi kena bayar diat. Diat ni mungkin yang paling tinggi lah dia kenakan. Kita kan kisah dengan diat ni akan ada tajuk khas. Dah habis tajuk jenayah ni nanti, kita akan masuk tajuk kisas. Dah habis tajuk kisah, kita akan pergi tajuk diat. Itu lebih khusus lah ya. Ini cerita awal lah dulu. Okey. Seterusnya, tadi tu apa nama tu? Kategori yang ketiga. Ya, Mematahkan tulang. Yang enggak tentang upaya. Mana tak payah saya punya ni? Ya, yang menyebabkan hilang upaya. Yalah, yang menyebabkan hilang upaya. Tadi tu hilang anggota. Yang memula tadi kecederaan kan? Memula kecederaan, yang kedua hilang anggota, yang ketiga ni hilang upaya. Nombor satu hilang akal. Maknanya upaya berfikirlah kan, akal dah hilang. Digabing dengan kapak ke kepala orang tu, habis otak kan. Jadi bayar diat penuh. Tidak dikenakan kisas. Kalau dikenakan kisas kan, pergilah gabing kepala dia. Kan? Jadi diat ni diat penuh. Nak tahu diat penuh ni macam mana, nanti kita baca bab diat. Gini tak pek cerita. Okey. Seterusnya ada contoh tu. Pendengaran. Ke surat. Hilang akal ni. Apabila seorang pesalah dengan apa cara sekalipun menyebabkan seorang hilang akal, dia akan dikenakan membayar diat penuh. Masalah diat penuh akan dibincangkan nanti. Itu yang ada tajuk tu kan. Yang saya kata ada tajuk tu. Pesalah tidak akan dikenakan kisas kerana perkara ini tidak dapat dilakukan. Dia buku surat 1797. Sekiranya akal mangsa didapati terjejas sedikit dan tidak stabil, perkara ini harus diperhatikan. Sekiranya kehilangan akal mangsa boleh diukur, diat dikenakan setakat kadar kehilangan akal tersebut. Ukuran ini mungkin boleh dilakukan mengikut kadar masa. Contohnya masa kehilangan akal sehari atau sihat selama sehari macam tu ya. Dalam keadaan ini diat yang perlu dibayar oleh pesalah ialah separuh. Sekiranya mangsa hilang akal selama sehari dan sihat selama 2 hari, pesalah akan dikenakan membayar 1/3 diat. Ukuran ini juga boleh dilakukan berdasarkan kepada ketetapan pertuturan dan perlakuan mangsa. Dengan itu, pertuturan dan perlakuan mangsa akan dinilai dan pesalah akan membayar berdasarkan kekurangan yang ada. Ini semuanya akan dirujuk kepada pakar lah kan. Pakar otak. Dia boleh fikir tidak. Sekiranya kehilangan akal mangsa tidak dapat diukur. Contohnya mangsa akan ketakutan apabila timbul sesuatu yang menakutkan atau bertindak liar ketika bersendirian. Dalam keadaan ini pesalah dikenakan membayar hukumah. Jumlah hukumah ini akan ditentukan oleh pemerintah mengikut ijtihad. Hukumah ni hukum yang dijatuhi oleh mahkamah di dunia. Kan? Itu yang rujuk pada pakar tu.
pakai mana orang tu dah rosak kan dia punya akal. Hukum bagi masalah di atas hanya bagi kes yang menurut pakar perubatan pesakit tidak akan sembuh. Namun sekiranya pakar perubatan berpendapat mangsa boleh sembuh, bayaran akan ditangguh sehingga mangsa sembuh. Pesalah tidak perlu membayar diat. Sekiranya tidak, pesalah perlu membayar diat. Maknanya ada tempoh masa lah. Pakar, doktor pakar tu akan memberi laporan lah. Katalah dalam tempoh sekian dia ni dijangka sembuh. Jangka tu pun kadang-kadang jangka ya kan. Inilah sebab kita manusia mana kita tahu yang sebenar kan. Kecuali dah betul-betul berlaku. Itu dalam bab hilang akal. Yang upaya. Yang kedua, hilang pendengaran. Hilang pendengaran ni dibayar diat penuh jika melibatkan dua telinga. Kalau sebelah ya separuh dari diat penuh tu. Pesalah wajib membayar diat penuh sekiranya hanya membayar diat penuh. Sekiranya hanya sebelah saja, pesalah dikenakan membayar separuh diat. Sekiranya pesalah memotong telinga mangsa hingga menyebabkan mangsa kehilangan pendengaran, pesalah wajib dikenakan bayar diat. Dua diat, iaitu diat memotong telinga dan merosakkan pendengaran. Telinga dah potong tapi terdengar lain. Yang diat dibayar tu diat telinga yang dah tak ada tu lah. Tapi dah lah telinga dipotong. Tak terdengar pula lepas tu. Maknanya double lah. Maknanya kalau dirujuk kepada pakar perubatan, tengok telinga yang dah potong tu dia terdengar tak? Adakah merosakkan bahagian dalam telinga kan? Alasannya kerana pendengaran bukan berada pada cuping telinga. Kan? Jadi kalau dua-dua tu rosak, dua-dua lah kena bayar diat. Sekiranya pakar perubatan berpendapat gegenang telinga mangsa masih kekal, tetapi pendengaran yang berlaku menyebabkan saluran telinga mangsa menyempit sehingga menyebabkan bunyi tersekat dan mereka menjangka kecacatan ini akan kekal. Dalam kes ini pesalah dikenakan membayar hukumah. Menurut pendapat lain pesalah dikenakan membayar diat. Itu tengok keadaan lah, tengok laporan pakar. Okey? Ada? Apa wali tu? Tak ada apa tak. Okey. Okey. Itu hilang pendengaran. Semua tu kira hilang upaya lah kan? Upaya akal, upaya mendengar. Lepas tu hilang penglihatan. Bayar diat penuh jika melibatkan dua mata. Jika sebelah, separuh saja. Cerita dia dalam buku ni penglihatan kan. Kiranya mangsa kehilangan penglihatan, pesalah dikenakan membayar diat penuh. Sekiranya penglihatan mangsa hanya kehilangan pada sebelah matanya, pesalah akan dikenakan membayar separuh diat. Hukuman itu dikenakan tanpa mengira keadaan penglihatan asal mangsa. Walaupun penglihatan mangsa lemah seperti tidak boleh melihat pada waktu siang, juling dan sebagainya, sekiranya mangsa dikorek kedua belah biji matanya, pesalah hanya dikenakan satu diat. Sama seperti masalah tetakan pada tangan. Ia berbeza dengan tetakan pada telinga seperti yang dibincang sebelum ini. Pakar perubatan akan menilai kecacatan pada mata ini sekiranya mangsa membuat dakwaan pada pesalah dan pesalah menafikannya. Sebab mata ni kan dah pakai cermin mata lain, tak pakai cermin mata lain. Itu nilai pada mata lah tu kan. Lepas tu misalnya yang katarak dah buat operate lain, belum buat operate lain kan. Okey. Yang keempat, hilang keupayaan menghidu. Orang yang kena COVID tu kan hilang rasa, hilang
hilang bau. Tapi itu siapa pula nak disalahkan? Itu penyakit kan? Ini kes kalau berlaku jenayah. Okay. Bagi kes kehilangan keupayaan Hindu sepenuhnya. Jadi pesalah dikenakan bayar diat penuh. Tak bau apa pun. Orang kan mainlah, "Woi, bau Dian sedap." Dia tak ada apa bau. Lori sampah bau, ya Allah teruk bau, dia tak ada bau apa. Okay. Bagi kes mangsa hilang keupayaan Hindu pada sebelah hidungnya. Hidung ada sebelah-sebelah sebelah bau, sebelah tak. Ada berlaku macam mana? Pesalah dikenakan bayar separuh diat. Bagi kes keupayaan Hindu mangsa terjejas sedangkan kecacatan ini boleh diukur, pesalah diwajibkan membayar setakat tahap kecacatan tersebut. Sekiranya tidak dapat diukur, pesalah dikehendaki membayar hukumah. Hukuman ni hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah yang akan ditetapkan ikut nilaian pemerintah. Perkara ini sama seperti kes kehilangan pendengaran dan penglihatan tadi. Donga lihat hidu. Sama. Keupayaan bertutur. Dah tak boleh bercakap dah. Ya. Bayar diat penuh jika hilang upaya bertutur sepenuhnya. Bahasa isyarat, kena belajar bahasa isyarat pula lepas itu kan. Jika beberapa huruf saja, diat dikenakan mengikut nisbah huruf dengan huruf keseluruhan bahasa yang ditentukan. Misalnya, kita orang Melayu, huruf kita tu lah dari A sampai Z kan, dari alif sampai ya. Kalau ada yang tak dapat bertutur, misalnya sekolah dia sekolah kan. Tu asalnya dia nyebut sekolah betul. Lepas tu dah sekolah pula. Apa lah faham ya kan? Mata syak-syak. Orang asli cakap macam tu kan. Tak nyebut S ya. Aduh. Jadi kalau keupayaan bertutur itu, kalau semua sekali tak boleh langsung bertutur, diat penuh. Tapi kalau ada beberapa huruf katanya kan, beberapa huruf dia tak dapat sebut. Ha. Bila baca ha jadi kha juga. Kha entahlah lah. Jadi huruf ha dah hilang. Dia dah ni ngaji punya hal ni kan? Ngaji sebut perkataan-perkataan tu dah tak waktu. Jadi kalau berlaku macam tu, diatnya dikira mengikut nisbah huruf yang dia tak dapat tuturkan tu. Kaf dengan kaf dah tak beza. Macam apa? Itu konang. Orang nyebut kuning. Kuneng katanya, pula kuneng pula. Huruf I dah hilang. Kuning kunang. Apa pulut kuning, kau tak kuning ni. Kan? Jadi dah hilang lah tu dia punya huruf. Huruf I dah tak ada, semua jadi E. E apa tu? E pepet ke E teling ke apa tu? Yang tak ada tanda. Pepet. Okey. Seterusnya kecederaan yang hilang upaya juga. Nombor 6. Suara. Tadi apa? Bertutur kan? Ni suara. Suara pun dah tak keluar. Dalam kitab. Bagi kes mangsa diserang sehingga kehilangan keupayaan bersuara tapi lidahnya masih boleh berfungsi dan bergerak, pesalah dikenakan membayar diat penuh. Kiranya selain suara, lidah mangsa juga gagal berfungsi, pesalah dikenakan bayar 2 kali ganda diat. Diat suara, diat lidah. Jadi kalau nak tengok dua-dua lah kan, kena rujuk kepada pakar
apa nama ENT. N tu nose itu I. T tang. Terus. Hah? Terus. Terus. Leher. Teh. N tu dah. Kan duduk tu ENT. ENT. I dan T. Jadi kalau suara tak keluar, dia penuh. Lepas tu lidah pun dah tak boleh gerak. Lidah kalau tak boleh gerak, makan payah kan? Pasal nak menghancurkan makanan mulut tu dengan bantuan lidah. Kalau lidah dah tak boleh gerak, maknanya dia punya upaya mengunyah tu pun dah tak jadi. Kena double diat dia. Satu diat suara, satu lagi diat lidah. Nombor 7. Ingat kan? Deria rasa. Rasa masam ko, pedih ko, pahit ko, masin ko, tawar ko, manis ko. Tak ada apa rasa. Ini orang yang kena COVID tu macam tu kan? Deria rasa dia hilang. Kalau semua kelima-lima deria kita ada 5 kan? Maknanya dia penuh lah. 5 deria tu manis, masam, pahit, manis, masin, tawar. Diat dikira bergantung kepada deria-deria tersebut. Jika mangsa kehilangan salah satu dari deria tersebut, pesalah dikenakan 1/5 diat. Kira pecahan lah. Dari 5 tu mana yang kau tak terasa orang ni? Manis tak terasa apa tu? Dia bola gula sebanyak-banyak. Tak ya manis. Jadi siapa yang menyebabkan dia hilang deria manis tu? Orang tu kena bayar diat 1/5 dari diat penuh. Okay. Kau payah mengunyah. Mengunyah ni gigi lah kan? Apa lah lain dari gigi? Rahang, tulang rahang kali tu. Rahang tu nolan. Ngangkat. Rahang. Rahang tu yang mengawal gigi tu. Pergerakan. Gigi. Lidah pun termasuk lah kan? Kalau rahang tu tak boleh buka macam mana dia nak minum. Kan? Tak pek gerak. Walaupun gigi ada, tapi rahang tak pek bergerak ya. Itulah tu. Jadi kalau berlaku macam tu, dah tak pek dia ngunyah dah. Gigi ko, rahang ko, tu kena bayar diat penuh. Itu tak pek suku-suku 1/5 ke apa tu tak ada. Itu semua sekali. Kan? Tak boleh makan, tak boleh. Yalah, tak boleh nak menolan. Yang nombor 9 ni, hilang keupayaan mengeluarkan air mani. Iaitu boleh berlaku kalau diserang tulang sulbi. Tulang sulbi kat mana dia? Datanglah ekor. Sekiranya Ekor kita ada. Tulang sulbi ini diserang, ditumbuk ke, dipukul ke, ya apa-apa lah kan, menyebabkan keupayaan mengeluarkan air mani dah tak ada, maka bayar diat penuh. Sekiranya buah zakar dipotong, salah kena bayar 2 kali diat. Maknanya yang air mani tadi tak boleh keluar, buah zakar pun kena potong, 2 kali diat lah, double. Maknanya 2 tu penuh-penuh. 2 kali diat tu maknanya diat penuh tu 2 kali macam tu. Yang ke-10, keupayaan hamil. Yang ni dia tak sebut diat penuh ke tak ke, dia sebut bayar diat je. Ya, dia kenakan bayar diat.
Bagi kes serangan yang menyebabkan mangsa wanita kehilangan keupayaan untuk hamil, pesalah dikenakan membayar diat. Bagi kes serangan yang membabitkan payudara mangsa sehingga hilang keupayaan mengeluarkan susu, pesalah dikenakan membayar hukumah. Iaitu mengikut tahap kecacatan tersebut. Ya. Ini semua rujuk pakar lah. Sebab tu yang forensik tu kan. Tu doktor pakar forensik tu dia tahulah. Dia dapat baca. Kalau keadaan sekian macam ni kan. Okey. Yang ke-11, keupayaan dosa tubuh. Kesan serangan tulang sebi. Pesalah dikenakan bayaran diat. Agak diat ni semua ponoh-ponoh lah ni kan. Tapi dalam kitab tu tak ada perkataan ponoh tu. Betul lah. Sebut Dia kan penuh lah tu. Kan? kalau separuh sebut, kalau penuh tak sebut. Ya. 45 kan dia tadi. Ni pengetua-pengetua ni memang pandai kan. Upaya langsung dia penuh lah. Kecacatan alat kelamin wanita. Dia sebut kat sini iaitu menyebabkan mangsa kehilangan bahagian memisahkan antara lubang faras dan lubang dubur. Dah tak tentu dah mana depan mana belakang ya. Atau pemisah antara lubang faras dan sarung kencing. Pada dasarnya kedua-dua perbuatan ni adalah sama dengan pesalah. Adalah sama. Dan pesalah dikendaki membayar diat penuh. Yalah, dah tak pakai lagi kan? Diat penuh. Yang ke-13, yang terakhir lah ni. Keupayaan tangan dan kaki. Bagi kes dua belah tangan mangsa dipukul sehingga lumpuh, pesalah dikenakan bayar diat penuh. Demikian juga bagi kes dua belah kaki mangsa dipukul hingga tidak boleh berjalan, pun diat penuh. Dalam kes jari, tadi sebut jari kan? Potong jari, balas potong jari kan? Ni channel cerita ni. Bagi kes jari, yang dipukul hingga hilang upaya jari itulah kan? Pesalah dikenakan membayar diat jari. Iaitu 1/10 dari diat penuh. 1/10 sebab jari ada 10. Kan? Satu jari. Makanan. Kalau dua jari 2/10 lah. Okey. Perkara ini akan dibincangkan dalam bab diat nantilah. Sekiranya keupayaan pergerakan kaki mangsa terjejas akibat serangan, pesalah dikenakan membayar hukumah yang ditetapkan mengikut nilaian pemerintah. Ini hukumah. Perlu diingat di sini, seorang pesalah mungkin dikenakan membayar lebih daripada satu diat apabila kes tersebut melibatkan lebih daripada satu anggota. Macam itulah cerita. Jadi tajuk jenayah ni selesai dah tu. Tak guna PowerPoint kan laju. Mudah Dia nak rasa nak ngabian jilid 8 ni, kata lah bila lah nak habis ni. Rasa nak buka, rasa nak buka kitab lain lah. hadis lepas ni Ustazah. Apa dia? Hadis. Hadis kan? Tapi mesti habis lah jilid 8 ni. Nak kata biar Tak apalah laju sikit kan? nota tu lagi sikit. Nota ni saya buat dari pukul 2 petang malam sampai pukul 8 tadi. Tapi tidur lah. Malam tadi tidur lah. Ya. Sebab nak memikir macam mana nak buat kotak-kotak ni kan. Lepas nak susun ayat tajuk lah apa. Dulu kita biasa Lah nak saya suruh lah macam tu lah. Tapi seronok bila dah jadi tu saya dah menengok. Itulah. Tu ada lah saya notis kat situ kan. Nota ni peringatan lah ya. Kisah dan diat akan ada tajuk khas. Tajuk Lopeh Jenayah ni kisah lah muka surat 1802 tu. Tu nak sambung ke ni? Sambung tapi buka kitab lah.
Sambung Sambung lah, sambung tak? Bolehlah Ustazah sambung. Apa dia? Bolehlah Sambung lah kisah tu. Boleh lah. Saya nak balik, nak tengok muka balik semula. Oh. Tu. Faridah dengar kan? Dengar. Ha. Dengar. Apa Lela? Dengar, Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Nah, yang Galaxy Tab Seremban 2 tu Laila ya? Kan nak ambil gambar biar keluar nama dia. Ya. Okey. Apa nama ni? Yang Aisyah keluar muka Aisyah. Aisyah. Keluar muka nak ambil gambar jap. Mariah pula golap dah ni. Mute. Sudah pasang golap tak? Dah tahu orang dah. Aisyah, tunjuk muka nak ambil gambar. Lap dia. Tidak. Dah. Tunjuklah muka. Nak ambil gambar. Minum Aduh. Faridah kan kau terdaya boleh lah tunjuk muka kau jap. Dah keluar. Mereka tak nampak pun muka Nampak dahi tak? dahi ya. Tak Bawah sikit apa. punya Bila kamera. dah keluar muka Aisyah kan, Faridah Nyau lah sikit. bolehlah tunjuk muka kita ambil gambar. Best sangat. Nyau lah sikit. Mana Aisyah ni Aisyah? Mana Aisyah ni? Aisyah konten. Adalah. Tunjuk muka. Okey. Dah Faridah. Tunjuk muka kejap boleh kan? Macam mana? Kejap nak ambil gambar. Macam mana tak? Ya ke? Turunan kamera you, turunan. Tu. Nah, kotik gambar ke? Okay, semua orang pandang kamera. Sikit lagi. Orang pandang Pandang kamera. Oh, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 1, 2, 3. Satu lagi. Senyum. 1, 2. Okey dah. Terima kasih. Okey. Cantiklah gambar kita. Ada 11 orang. Alhamdulillah. Faridah. Okay, kita sambung kisah dia. Bawahan sikit. Apa dia Datin? Faridah tu ke bawahan sikit dia punya apa. Tak apa, dia tak terdaya nak menang. Dia nak dengar ya, dia tak apa sihat tadi. Tak apalah, dah ambil gambar tadi. Okay, tu. Okey, kisah pula ya. Buka kitab Semua ada kitab kan? Ada. Ada nak rehat ke? Nak pergi beli air ke? Beli air rumah sansing ya. Minum. Pek masuk beli air saya dah. Alhamdulillah Leha pula Lela. Agak Leha tu kalau diberi Apa nak jalan? tok kat dia dah pek dia dengar kan? Saya cuba banyak kali Ustazah. Alhamdulillah. Syukurlah. Kita ni tak ada orang tolong. Kita pandai sendiri ya. Cuba. Lah, pandai tu. Hebat tu. Itu kan lama tahan ni ilmu tu. Kalau ada anak boleh juga minta tolong. Tak ada. Kalau orang nolong tu kan agak orang nolong kan. Langsung tak reti lah apabila macam saya dah tu. Dia tak ada orang nolong ni, tak pandai, tak masuk ke dah. Pandai. Tak ada yang nak rehat dia dah. Tak nak. Terus. Ya. Muka surat 1802. Semua orang ada kitab lakon ni kan? Ya. Syarifah dia belum ada kitab kan, tapi dia jaga cucu. Orang gaji anak karantin. Ya Golang ping. Itulah tu. Okey, kisah buka surat 1802. Takrif. Kisah bermaksud melakukan tindakan sama yang berbentuk serangan fizikal terhadap seseorang seperti yang dilakukan terhadap orang lain. Tindakan ini merangkumi perbuatan yang melibatkan pembunuhan atau kecederaan pada fizikal seseorang.
Syarat-syarat kisas. Kisas bagi jenayah membabitkan nyawa perlu memenuhi 4 syarat. Ni kisas yang membabitkan nyawa kan. Lepas tu akan adalah juga kisas membabitkan nyawa. Anggota kan. Kisah bagi jenayah terhadap anggota. Tu yang tak membabitkan nyawa lah tu. Okey. Syarat-syarat kisah yang membabitkan nyawa kan. Ada 4 syarat. 1, individu yang dihukum kisah mestilah yang tertakluk dengan hukum syarak. Itu mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Orang tu mesti balik dan mesti berakal. Siuman kan? Berakal tu siuman lah. Ini bermakna kisah tidak boleh dijalankan terhadap kanak-kanak dan orang gila. Walaupun mereka melakukan jenayah yang boleh dikenakan kisah. Ini kerana balik dan berakal adalah asas menentukan tanggungjawab. Taklif tu makna tanggungjawab. Mukallaf tu orang yang dipertanggungjawabkan. Dan mukallaf ataupun taklif ni mesti berakal dan mesti cukup umur. Okey. Dalil bagi hukum kisas ni ialah hadis Rasulullah SAW. Rufi'al qalamu an salasatin anin naim hatta yastayqiza wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqil. Pena telah diangkat daripada 3 jenis orang. Pena tu maknanya apa tu? Catatan dosa. Diangkat. Maknanya orang tu tak berdosa. Apalah angkat pena lah ni. Pena tu pena batu lah. Tapi yang digunakan oleh malaikat lah kan? Atas perintah Allah. Malaikat catat kiri kanan kita ni kan dosa pahala kan. Jadi pena malaikat untuk orang budak-budak dengan orang gila diangkat penanya. Maknanya tak ada catatan dosa. Tu maksud Rufi'al Kalam. Ada 3 yang angkat pena. Angkat 3 jenis orang. Iaitu orang yang tidur hingga dia bangun. Lah tak sembahyang zuhur lagi, jangan. Apa kau buat? Tidur. Jadi orang tidur Rufi'al Kalam. Maknanya dosa dia, catatan dosa dia tak, maknanya tak berdosa lah. Orang tidur sehingga dia bangun. Bila dia bangun, dia letaklah balik kalam tu. Maknanya catatlah balik ya. Kanak-kanak sehingga dia bermimpi. Ni satu lini bermimpi. Mimpi apa? Mimpi melakukan hubungan kelamin kan, dan keluar mani. Itu maksud mimpi tu. Dan kalau dia belum ada mimpi macam tu, maka kalam dia masih terangkat ya. Dan orang gila sehingga dia berakal atau sedar. Termasuk juga orang pensan. Kan? Orang pensan wajib tak semayang? Tak. Kan? Kalau dia sedar waktu semayang tu ada lagi, maka dia wajiblah semayang bila dia dah sedar tu. Tapi kalau sepanjang-panjang masa dia pensan tu, habis dah waktu, dia tak wajib qada. Macamlah kan sekarang ni, memanglah hospital kan orang-orang yang sakit penyakit kritikal kan. Penyakit kritikal ditidurkan. Kan? Sebab apa ditidurkan? Senang dia nak mengubek, nak urus. Kan kaki yang menondang lah, tangannya menyikuan lah, apa-apa yang nak dibuat kat dia tu kan. Macam nak pasang tube untuk makanan, untuk sodut londe semua tu. Kalau dia sedar, tak apa buat dah di tepi-tepi kan, jadi ditidurkan. Itulah yang kalau, yelah saya ada pengalaman lah kan dengan arwah suami itu. Dia ditidurkan. Lepas tu tanyalah nurse tu, nurse,
kalau saya tunggu macam mana ni, tak payahlah puan baliklah katanya. Sebab kita memang tidur kan. Ada buat apa dia call katanya. Itu yang saya buat lah time bila yang saya pergi, kena pergi. Dulu-dulu tak ada macam tu kan. Yang kenian-kenian ni lah untuk memudahkan urusan perawatan. Okey. Satu lagi lupa kan? Lah lupa. Tak ada rasa dah. Kan kalau kita puasa, kan? Ya. Air dapur nampak apa? Air. Ambil gelas. Sekejap keluar sekejap ya. Minum. Lah puasa. Masa minum tu, lapar lah. Tapi kalau sedang minum tu ingat pasal tahunya lah. Ya dia dah batal dah pasal dah tu. Macam tu lah kan. Kalam kamariah bergorak. apa buat lah. Saya terkenang groove yang kalam tadi. Okay. Qisas merupakan hukuman yang amat berat. Oleh itu, seperti mana hudud, hudud bab lain juga nanti. Qisas tidak dikenakan terhadap kanak-kanak dan orang gila. Selain itu, mereka juga melakukan jenayah tersebut dengan niat yang tidak boleh dikira. Walaupun dia ada niat tapi tak dikira. Kau niat kau mana ni? Niat katanya. Tapi cakap itu pun kita tahu dah dia tak pun merkobarnya kan. Okey. Oleh itu, mereka sama seperti pembunuh dalam pembunuhan tanpa niat. Syaratnya ketika jenayah tersebut dilakukan, mereka mestilah kanak-kanak atau gila. Ini bermakna orang yang membunuh ketika kanak-kanak tidak akan dihukum setelah balik. Kau makin masa kau kecil kau bunuh orang tahu. Masa diberitahu tu dia dah dewasa kan. Adakah dia dihukum pula bila dia dewasa? Tak kan? Sebab perlakuan itu berlaku masa dia masih kanak-kanak. Masa kanak-kanak manalah ada hukuman kan? Okey. Begitu juga orang gila yang membunuh tidak akan dihukum setelah dia sedar. Dah elok dia dah tak gila dah. Apa yang dilakukan masa dia gila dulu tu dia tak ada kenakan hukuman. Walau bagaimanapun jenayah yang dilakukan oleh orang yang berakal dan kemudian menjadi gila. Masa dia sioman dia buat apa tu melakukan jenayah tu. Lepas tu dia gila pula. Dia akan tetap dikenakan qisas walaupun pada ketika hukuman dia disahkan gila. Bagi orang yang membunuh ketika mabuk pula, dia akan tetap dikenakan qisas kiranya dia mabuk kerana sengaja melanggar larangan minum bahan memabukkan. Kalau mabuk dengan sengaja, tetap dikenakan hukuman. Sebab dia mencipta kemabukan itu. Tapi kalau mabuk tu bukan disengaja kan, tu dah jadi hilang akal lah kan. Okey kan? Seterusnya. Tu yang pertama. Dia ada berapa tadi? 4 kan? 4. Yang kedua, pesalah mestilah bukan leluhur mangsa. Iaitu bukan bapa, ibu, datuk, nenek dan sebagainya. Walau sejauh mana sekalipun hubungan mereka. Seorang bapa yang membunuh anaknya tidak akan dikenakan qisas. Ni yang tadi kita ada jumpa kan? Ya. Dalil bagi hukum ini ialah daripada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu katanya, saya pernah bersama Rasulullah SAW ketika baginda menjatuhkan hukuman bunuh ke atas anak kerana membunuh bapa, tapi tidak menghukum bunuh bapa kerana membunuh anak. Leluhur ni maknanya keturunan yang belah atas. Kan? Bapa, atuk, moyang dan entah apa nama lagi itulah. Yang orang kata lepas yang ontah-ontah sebenarnya ontah jumpa ontah tidak.
Dia pernah tanya Wan salah. Wan pula hantar jumpa, hantar tidak. Kita rasa jadi hantar. Macam tu ke? Itu teori Wan salah. Saya tak Jadi kalau ayah bunuh anak tidak dikenakan hukum, tapi kena bayar diat kan. Tapi anak bunuh bapa kena. Kan? Lagi satu, anak yang bunuh bapa ni dia tak boleh terima Betul. faraid. Punya paraid. Paraid ni kita dah rasa paraid. Betul, tak Sebab boleh. dia bunuh tu nak doreh dapat entah bila nak mati orang tua ni macam ni. Langsung. Kan? Langsung tak dapat. Dah lah langsung tak dapat, dia pun kena mati. Kan? Yang kedua dalilnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, saya dengar Rasulullah SAW bersabda. La tuqamul hudud fil masajidi wa la yuqtalul walidu bil waladi. Hudud tidak dijalankan di dalam masjid dan seorang bapa tidak dibunuh kerana membunuh anaknya. Nak ya tahu pasal apa kan? Yang ketiga, daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Nabi SAW bersabda, la yuqadu bil waladil walid. Seorang bapa tidak dihukum bunuh kerana membunuh anaknya. Walaupun ketiga-tiga hadis ini dhaif, iaitu lemah dari segi sanad, namun masing-masing menyokong antara satu sama lain menjadikannya kuat. Sampai 3 tak? Hadis-hadis ini turut disokong oleh hadis Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, saya belajar daripada beberapa orang ilmuwan yang saya temui bahawa seorang bapa tidak akan dibunuh kerana membunuh anaknya. Dan inilah pendapat saya. Ini pendapat Syafi'i ya. Demi memelihara kedudukan seorang bapa kerana dia menjadi sebab sehingga lahir anaknya. Oleh itu, seorang anak tidak sepatutnya menjadi sebab sehingga bapanya dibunuh. Tapi memang kan sekarang ni banyak diberitakan kan, mak ayah bunuh anak sendiri kan. Ya. Tapi janganlah pula dia tahu hukumnya, dia takkan bunuh. Abang dia bunuh anak ni. Jangan pula kerana dia tahu hukumnya kan. Okey. Yang ketiga dari 4 kan, mangsa yang dibunuh mestilah seorang yang dijamin nyawanya, sama ada sebagai seorang Islam atau orang kafir yang tertakluk dengan perjanjian zimmah. Zimmah tu zimmi tadilah, kafir zimmi tadi. Ya? Atau jaminan keselamatan oleh negara Islam. Bagi kafir harbi, lawan zimmi harbi. Harbi ni boleh diperangi, boleh bunuh kafir tu. Ya? Atau jaminan keselamatan. Bagi kafir harbi pula, nyawa mereka tidak dijamin. Demikian juga dengan orang murtad kerana darahnya halal ditumpahkan. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Sebab tu masa Sayyidina Abu Bakar, bila Nabi wafat, masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah tu ramai yang murtad. Muhammad dah mati, kita tak payah lagi katanya ikut ajaran Muhammad kan. Itu yang Abu Bakar dapat ya orang murtad ni dibunuh. Hukum ini juga termasuk dalam firman Allah Ta'ala yang umum. Waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Kapi Kek Nuri kita ni macam mana? Harbi ke zimmi? Dua-dua dah. Dua-dua dah. Ada lakor. Ada lakor. Itu yang apa Mufti Pahang dia kata ada yang harbi di Malaysia ni. Tapi orang tu tanya lah tidak lah dah balik tidak lah cakap Mufti tu orang berkenaan tu. Yang menuduh kerajaan, yang menuduh raja, yang menuduh macam-macam tu, yang menyerang agama Islam semua. Tapi orang Islam mengutuk Hindu ya, kena denda 15,000 kan.
Orang tu mono Islam lopeh ya. Betul ya. Itulah. Apa tu? Dah sampai luar negara lah. Apa lah. Apa tak cari? Datin jadilah Perdana Menteri. Kita ni penyokong-penyokong Ayo pula tu. yang amat berhormat. Lelaki lah jadi Perdana Menteri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saja ya gurau. Ar-rijal. Oh. Kafir harbi dan murtad termasuk dalam maksud ayat ni tadi. Wa qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Kafah ni makna keseluruhan. Dia bunuh, kita boleh bunuh dia semua tu macam dia bunuh kita semua. Pembunuhan dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Taraf mangsa tidak boleh lebih rendah daripada pembunuh kerana kekufuran atau perhambaan. Ini tak boleh. Hamba dah sama. Ya, Dengan itu, seorang Muslim tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh orang kafir. Sama ada orang kafir itu kafir zimmi atau kafir yang membuat perjanjian mu'ahid, kafir harbi atau kafir yang belum pernah menerima seruan Islam. Demikian juga orang merdeka tidak akan dihukum bunuh kerana membunuh seorang hamba. Yang ada hamba tersebut hamba mudabbar, mukatab, kinnu atau muba'adah. Ini jenis-jenis tambul Pak ni. Saya poning saya tengok nama tu. Sebab apa? Kat Malaysia tak ada hamba. ada. Hamba ni dah tak ada dah sistem. Dia dompet kan, dompet jenis tu. Ada tulisannya. Ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melarang seorang Muslim dibunuh kerana membunuh orang kafir. Ada lagi surat ke? Ada pun laju. Oh laju. Ada adik saya kata nak hantar barang. Mungkin dah sampai, mungkin dah dia punya barang, dia hantar tu. Hantar macam-macam lah barang tu. Sekarang ni memang musim rumah kena loceng tu. Hantar barang. Okey. Dah you kata dia turun. Ini berdasarkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melarang seorang Muslim dibunuh kerana membunuh orang kafir. Hadis menyebut la yuqtalu hurrun bi abdin. Orang mereka tidak dibunuh kerana membunuh hamba. Tadi dalam contoh tadi ada kan? Seorang hamba ditolong dia seorang merdeka. Membunuh seorang hamba juga. Ada tadi kan? Ada. Yang kono bunuh hamba yang membunuh tu lah. Orang merdeka tu Lihat. kena diat separuh. Kan? Diat separuh. Okey. Dan firman Allah lagi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman kisas. Itu balasan yang seimbang. Itulah maksud kisah balasan yang seimbang. Dalam perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba. Ayat ini menunjukkan bahawa seorang merdeka tidak boleh dibunuh kerana membunuh seorang hamba. Walau bagaimanapun, taraf yang sama ini hanya diambil kira ketika berlakunya jenayah. Perbezaan atau persamaan taraf yang berlaku selepas kejadian jenayah tidak diambil kira. Macam apa, kasta-kasta di India tu macam tu dah. Bila berlaku jenayah je baru diambil kira kan, merdeka dengan hamba semua tu. Sampai situlah kita ya, sebab ada tajuk lain lah, syarat-syarat kisah sebagai jenayah terhadap anggota. Kan? So, sampai sinilah. Okey. Mana pensil saya tadi nak tanda. Nombor 4 kan? Nanti saya masukkanlah yangnya kali ya.
yang akan datang lah. Kisah ni tajuk lain betul lah. PowerPoint lain. Ada apa-apa nak cerita ke apa ke? 28. Ini 30. Tak ada apa dah. Tak ada. Kalau tak ada apa. Terima kasihlah sudi bersama. Oh, terima Ya, kasih. tadi walaupun tak tunjuk muka sepenuh dapat ambil gambar. Okey dah tu, dan dia dongah. Dia janji dia dongah. Alhamdulillah. Lela pun dah pandai. Bila buat sendiri tu lama ingat tau. InsyaAllah. Dia kalau buat sendiri belum tentu saya dapat. Saya pun nak ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah dan juga sahabat-sahabat yang lain kan. Sama-sama kasih. Sama-sama kita. Itulah bila macam ni kan saya terasa ada waktu depan sana. Bila tak balik ke semua lah mati tu. Mana? Dah balik ke semua? Semalam yang minggu lepas tu. Pasal kita bercakap terdengar suara kan kita berbalik-balik cakap tu. Jadi kata takkan mimpi kan. Terima kasih Raja. Syukur. Banyak sepanjang masa. Taklah rasa ketinggalan kan. Kita ni dapatlah ilmu sikit-sikit. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Setidak-tidaknya saya usaha juga membaca bersama-sama. Baca seorang-seorang selalu lelap. Sebab kadang-kadang ada juga perkataan yang saya sendiri pun saya terpaksa buka kamus apa waktu. Ya betul. Dulu-dulu belajar Habis dah tu. tahu Yang di belakang tabir Azhar. Terima kasih banyak-banyak. Syukur Alhamdulillah. nyawab deh sama-sama deh. Dengar deh. Gambar Azhar tak ada. Kek dia pun ada. Yang ni yang gambar MBF team ni dia kan ni. Ni kan. Yalah letak gambar dia. Sekali lah kan. Tak kosong nak tudung semua. MDF tu apa? Entah MBF tu putih. Bank tak? Dulu ada bank MBF. Kumpulan dia punya kumpulan ni. Oh, kumpulan. Share dia punya inilah Zoom ni. Zoom ni dia share 4 orang. 4 orang tu setahun sekian bayar kan. Kongsilah berompek. Jadi kita ni nampak lah. Alhamdulillah. Kakku, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Kakku. Alhamdulillah. Untuk lupa Kakku sediakan bahan. Untuk kita Tapi semua. kalau Alhamdulillah. bila saya buat PowerPoint, saya mesti baca dan faham betul-betul. Ya. Berbanding dengan saya pun baca yang apa main tadi ke kan. Dan tak mana yang tadi hari tu macam mana kan. Tapi bila saya study macam ni, makna saya mesti faham betul-betul. Baru saya dapat buat chart apa semua tu kan, yang kolom-kolom tu. Cikgu macam tu lah. Kan kita ajar cikgu. Cikgu PDP. PDPR. PDPR. Yes, PDPR. Kita ngerapu payah kan. Kalau misal kita nak tahu guna Google Meet, maknanya kita kena bayar pula lah Google Meet. Tinggal lagi anak saya dah ada Zoom kan. So kita guna Zoom lah. Tu yang heratkan kawan sesama tu. Google kena bayar ke? Ya? Google kena bayar ke? Kalau nak lebih dari 1 jam, Tapi hari tu masa bahasa hari Arab tu belum lagi. bahasa Arab tu kadang sejam lebih Ustaz tu cakap okey. Itu marin. Ni baru 28,000. Dah 28 ni, 28.6. Oh, sekarang ni mesti 1 jam lah ya. Dapat free. Bukan mesti. Hanya 1 jam. Hanya. Bawah dia 1 jam okey lagi. Kalau macam saya buka tadi 9.5 kan. 10.5 automatik pedam. Gitu. Oh. Kalau nak ekstra, maknanya kena bayar lah. Tapi semalam kita khatam Quran Maria kan Tak sampai 1 jam lah tu. Google Meet. Sampai ya. lebih je rasanya. Google Meet. Google. Kan lebih Maria kan? Lebih 1 jam juga lah lebih kurang. 1 jam.
Sebab nak kata Quran tak adalah lama benar rasa dah. Karena tak buka ya Ustazah. Buka dulu. Karena buka tu ada berapa? 9 lebih baru kita mula. Kan? 1 jam, 1 jam. Jam lebih kurang kan? Sebab dia dah mula dah kacau-kacau juga. Putus-putus lah pola macam tu. Oh, macam tu. Bila dah kacau-kacau tu, roti dia nak suruh bayar lah tu. Kalau nak lebih, bayar lah. Macam tu. Akal lah mula bagi free kan. Lepas tu, ni tinggal 1 jam. Sudah semua orang nak lebih 1 jam, semua orang bayar lah. Oh. Satu, Zoom ni lebih banyak Partisipan. peserta, partisipan. Boleh ramai. Zoom pun 100 tak? 100 orang? Entah tak tahu saya dah. Saya tahu satu je. Kemudian 100 je. Boleh ramai. Kuliah Ustaz Yusof tu, dia kalau dah lebih 100, dia suruh masuk Facebook untuk live Facebook. Dia tak boleh masuk dah lepas 100. Boleh ramai tu 100. Malam Ustazah, saya mohon nak undur diri sebab dah nak mula ke dapur. dah boleh lebih. Okay, Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Jumpa lagi, Ana. Kita pun ke dapur. Ya Allah. Ke dapur pun pahala kan. Malaikat catat iaitu. Ya kita kan semua berakal siuman. Dek. Oh, Dek. Macam mana nak apa, Dek? Tutup. Doa tak ada ni.